Baiklah, bertemu kembali bersama Cikgu Jim untuk sejarah KSSM tingkatan 5. Pada kali ini kita akan ikuti 10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan. Yang mana tajuk ini adalah tajuk yang terakhir di dalam sejarah tingkatan 5. Jadi murid-murid bolehlah dengan panduan ini boleh membantu murid-murid untuk lulus di dalam peperiksaan sekurang-kurangnya. Baiklah 10.5 iaitu tajuk Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan. Pertama sekali cikgu ingin kongsikan maksud wawasan Malaysia iaitu strategi jangka panjang. Maksudnya adalah strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara. Ini adalah maksud wawasan dalam menuju masa hadapan. Oleh demikian, Malaysia telah merangka pelbagai usaha bagi memastikan generasi akan datang menikmati kehidupan yang lebih baik. Itu adalah daripada segi maksud murid-murid. Seterusnya, oleh demikian pelbagai strategi ataupun langkah telah diambil oleh proaktif oleh Malaysia ataupun negara kita untuk memastikan wawasan tadi tercapai. Pertama sekali adalah melalui komuniti ASEAN. Yang mana komuniti ASEAN ini telah ditubuhkan pada tahun 2015 iaitu melalui deklarasi Kuala Lumpur di dalam sidang kemuncak ASEAN yang ke-27. Baik. Pertama sekali komuniti ASEAN yang mana ianya adalah langkah menyeluruh, strategik dan berpandangan ke hadapan. Dikatakan berpandangan ke hadapan. Yang mana ianya memberi fokus kepada 3 yang utamanya murid-murid, iaitu ekonomi, sosial budaya dan juga keselamatan rantau Asia Tenggara. Hasrat melalui komuniti keamanan ini iaitu keselamatan rantau ASEAN diharapkan kekal terjamin dan sebarang konflik perlu diselesaikan dengan aman. Ini hasrat melalui komuniti keamanan. Cikgu sudah merahkan itu sangat pentinglah. Okay. Yang keduanya adalah hasrat komuniti sosio budaya, iaitu integrasi antara negara ASEAN perlu dan juga dapat dipertingkatkan. Maknanya integrasi yang sedia ada di antara negara-negara ASEAN itu perlu dipertingkatkan untuk memastikan komuniti ASEAN ini berada dalam keadaan yang baik daripada segi ekonomi, sosio budaya dan juga keselamatannya. Okey, ini adalah logo logo ASEAN. Cikgu letakkan di sini logo ASEAN supaya semua murid dapat mengingat logo-logo dan sebagainya sebagai tambahan. Okey, kemudian seterusnya keselamatan makanan. Isu utama di sini yang cikgu bincangkan seperti dalam buku teks sejarah tingkatan 5 iaitu isu keselamatan makanan. Baik, United Nations Committee UNC UNC pada tahun 1996 telah ditubuhkan 1996 yang mana keselamatan makanan merujuk kepada iaitu merujuk setiap orang setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan. Terutama sekali makanan yang mencukupi, selamat dan makanan yang berkhasiat. Ini UNC memberi maksud yang mana semua individu berada di dunia ini berhak untuk mendapatkan akses sumber makanan. Tidak ada orang yang boleh menghalang. Jadi isunya yang selalu berlaku berkaitan dengan keselamatan makanan ini adalah kenaikan daripada segi harga yang keterlaluan. Bekalan barang terhad akibat daripada masalah pengeluaran, bencana alam ataupun pencemaran makanan. Jadi oleh yang demikian, Malaysia melalui kerjasama dengan ASEAN telah menubuhkan Reserve Security Makanan ASEAN. Cikgu sudah merahkan Reserve Security Makanan ASEAN. Yang mana tujuannya adalah untuk membentuk simpanan beras
untuk membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN untuk kegunaan ketika kecemasan. Jadi ini adalah langkah ASEAN, iaitu Malaysia dengan kerjasama ASEAN cuba menubuhkan Reserve Security Makanan ASEAN untuk mengelakkan sebagai simpanan beras ketika kecemasan. Okey, seterusnya alam sekitar. Sebut alam sekitar, isu utamanya di sini murid-murid adalah isu jerebu. Isu jerebu. Jadi dilaksanakan melalui perjanjian ASEAN, perjanjian ASEAN, iaitu pencemaran jerebu yang berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Maknanya tidak ada lagi jerebu daripada negara jiran kita sampailah ke negara kita Malaysia dan sebagainya ataupun negara-negara ASEAN. Jadi perjanjian serantau pertama di dunia, perjanjian berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan ini adalah perjanjian serantau yang pertama diadakan di dunia, supaya krisis jerebu tidak akan berlaku. Jadi prinsipnya adalah ASEAN tanpa jerebu menjelang 2020. Ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan jerebu merentas sempadan. Jadi diharapkan apabila beradanya perjanjian ini dan semua negara ASEAN akur dengan perjanjian ini, diharapkan ASEAN tidak ada berlakunya jerebu menjelang tahun 2020. Okey. Jadi selain daripada itu, Malaysia dan Singapura juga telah melaksanakan penyelidikan berkaitan dalam bidang pencegahan kebakaran payak gambut. Bertujuan untuk menangani isu jerebu. Khususnya untuk Malaysia dan juga Singapura. Ini adalah dua negara kita Malaysia dan juga Singapura telah melaksanakan penyelidikan dalam bidang pencegahan kebakaran payak gambut. Cikgu ulang sekali lagi, tujuan untuk menangani isu jerebu. Okey, dan seterusnya adalah zon bebas nuklear. Okey, baik. Isunya di sini murid-murid adalah isu pertahanan dan keselamatan. Jadi Malaysia telah menandatangani Shortest ASEAN Nuclear Weapon Free Zone ataupun SEANWFZ pada tahun 1995. Yang mana negara-negara yang terlibat tidak boleh mengembangkan, tidak boleh mengeluarkan, tidak boleh memperolehi, tidak boleh memiliki atau mengawal senjata nuklear. Ini harapan di dalam perjanjian ataupun Malaysia menandatangani SEANWFZ ini. Jadi Asia Tenggara, kalau kita lihat, murid-murid lihat, adalah sebuah negara ataupun rantau yang strategik berlakunya. Maksud cikgu berlakunya keadaan persaingan di antara China dan juga Amerika Syarikat. Yang mana semua murid tahu dua buah negara ini mempunyai nuklear. Jadi oleh demikian Malaysia telah bertindak tidak membenarkan kapal membawa senjata nuklear berlabuh ataupun mengadakan latihan di perairan negara. Tujuannya ini semuanya adalah untuk mengelakkan konflik di rantau Asia Tenggara. Okey, itu adalah zon bebas nuklear yang mana isu utamanya adalah isu pertahanan dan keselamatan. Okey, seterusnya adalah kerelevanan organisasi antarabangsa. Kerelevanan organisasi antarabangsa, isu PBB dan OIC yang tidak mampu berfungsi melindungi hak negara kecil. Jadi Malaysia berpandangan dalam isu ini, kuasa veto hanya sah jika 3 buah negara lain yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju.
dalam sesuatu keputusan. Ya, jadi murid perlu tahu ya, ada 5 buah negara yang mempunyai kuasa veto ya di dalam PBB ya. Jadi murid perlu carilah selain daripada China dan juga Amerika Syarikat ya. Baik, Malaysia telah menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur pada tahun 2019 ya, iaitu melibatkan 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Jadi matlamatnya adalah untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu ya. Itu Okey, seterusnya yang terakhir iaitu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin. PATI ringkasannya ya, murid-murid. Jadi melihat kepada PATI ini di dalam negara kita, daya penarik ya, PATI ini untuk datang ke negara kita iaitu keamanan negara kita, kemakmuran negara kita dan juga pertumbuhan ekonomi di dalam negara kita. Ya, yang mana keamanan yang baik, kemakmuran yang baik dan juga pertumbuhan ekonomi yang begitu baik telah menarik kehadiran parti ini untuk datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Walau bagaimanapun, parti ini memberikan kesan ya kepada negara, terutama sekali daripada segi sosial, ya, ekonomi, berlaku jenayah, ya, politik dan juga hubungan diplomatik mampu ya mengancam keselamatan negara. Maksudnya hubungan diplomatik di antara negara kita, contohnya negara kita dengan negara asal parti tadi. Jika sesuatu tindakan negara kita tidak mengikut prosedur-prosedur tertentu ataupun mendatangkan rasa tidak puas hati kepada negara-negara asal mereka. Okey, seterusnya UNHCR ya. Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian ya, yang mana Malaysia telah dilantik sebagai ahli Suruhanjaya ya, pada tahun 1993 hingga 1995 ya. Jadi ini adalah di antara peranan terbaik Malaysia ya di dalam mengekang ataupun mengatasi ya berkaitan dengan masalah pelarian dan sebagainya. Seterusnya Suhakam ya, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1999 ya. Jadi semua langkah dan tindakan ini adalah bertujuan untuk mengatasi ya ataupun mengambil sesuatu tindakan terbaik untuk menangani kehadiran parti dan juga secara langsung hak asasi manusia. Okey, jadi itu saja pembelajaran kita pada kali ini ya. Jadi secara keseluruhannya ya, murid-murid, secara keseluruhannya Malaysia telah mengamalkan sikap pragmatik ya, pragmatik, berprinsip dan juga berkecuali dalam dasar luarnya ya. Di amalan ini telah diteruskan melalui pengiktirafan dan kerjasama ekonomi ya, politik serta keselamatan dengan negara serantau dan antarabangsa. Jadi sampai di sini untuk kali ini. Semoga dengan perkongsian cikgu ini murid-murid akan mendapat ilmu yang bermanfaat kepada diri murid-murid dan cikgu ucapkan semoga lulus dengan cemerlang, dengan baik di dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Jadi sekian, kita akan bertemu lagi di dalam video-video cikgu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya.